Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri ke-47 tahun. Beberapa kementerian dan persatuan di negara ini mengadakan majlis doa kesyukuran. Lewat petang kemarin, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis tersebut di Surau Ad-Difa Kementerian Pertahanan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin, doa kesyukuran, qasidah talama Asyaku Garami dan diakhiri dengan sembahyang fardu isya berjemaah. Majlis serupa juga diadakan secara serentak di seluruh surau garison dan perkemahan ABDB termasuk di Masjid Pulau Baru-Baru. Juga hadir Major Jeneral Udara Datu Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Sementara itu, kemarin pasukan polis di Raja Brunei turut mengadakan majlis doa kesyukuran dan solat sunat hajat sempena Hari Puja Usia ke-47 tahun Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Majlis berlangsung di Surau Sementara Ibu Pejabat Polis, Gadong. Hadir Datu Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis kendalian oleh Badan Ugama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei ini dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah, membaca surah Yasin, diikuti dengan membaca doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia. Juga hadir Pangeran Datu Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pangeran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Polis. Majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah juga diadakan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Universiti Teknologi Brunei UTB. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Dr. Dayang Haja Anita bin Nur Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Acara tahunan anjuran ketiga-tiga universiti ini dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat dan sembahyang fardu isya berjemaah dan diikuti dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Sementara itu, majlis seumpamanya turut diadakan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Surau Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Antara yang hadir, Awang Metusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dan Awang Haji Badar bin Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pesuruhjaya Ibu Pejabat, Pesuruhjaya Daerah, pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli pengakap. Acara dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran diikuti dengan sembahyang fardu isya berjemaah.
10 buah sekolah akan mendapat tajaan sumbangan Wi-Fi melalui kempen Donate Data yang dilancarkan oleh syarikat progresif Sdn Bhd dan Kementerian Pendidikan. Kempen tersebut juga membolehkan orang ramai untuk menyumbang kota data kepada sekolah-sekolah yang terlibat yang merupakan kerjasama berterusan antara kedua-dua belah pihak melalui Progressive for School yang dimeterai tahun lalu. Pelancarannya berlangsung di Ibu Pejabat Progresif Gadong. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan pelancaran SMS kempen Donate Data Progresif. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Awang Izwan Zukri bin Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datu Seri Setia Awang Haji Adenan, Timbalan Pengurusi Progresif Sdn Bhd. 10 buah sekolah pertama di bawah kempen tersebut ialah Pusat Tingkatan 6 Sengkurong, Maktab Duli Pengira Muda Al-Muhtadi Bilah, Sekolah Menengah Rimba 2, Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, Pusat Tingkatan 6 Tutong, Sekolah Menengah Perdana Wazir, Pusat Tingkatan 6 Blaid, Pusat Tingkatan 6 Ragang, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali dan Sekolah Menengah Sultan Hassan. Terdahulu, Dayang Hajah Nurul Haniah binti Haji Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Progresif Sdn Bhd berkata, dengan penyediaan infrastruktur tersebut tidak diragukan lagi ia menjadi sumber pendidikan yang paling penting pada masa ini melalui sambungan internet berkelajuan tinggi dan inovasi yang memudahkan orang ramai untuk menyumbang data kepada pihak sekolah. Melalui platform Donate Data, para pengguna progresif boleh menyumbang dengan menaip SMS data EDU 1 5 10 15 20 50 100 dan hantar ke 38222. Sumbangan juga boleh dibuat melalui Progressive Pay atau BIBD online. Sebenarnya usaha Progressive for School ini adalah antara beberapa inisiatif Kementerian Pendidikan untuk mendukung usaha negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara smart nation ataupun negara pintar. So dengan ada sumbangan ini adalah harapan Kementerian Pendidikan agar cikgu-cikgu dan penuntut-penuntut di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan internet akses ataupun data-data untuk pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 4 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 184 kes, manakala kes sembuh 177 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 43 kes. 671 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,034 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 261 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 96,204 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sepanjang bulan Januari 2021, Mahkamah Magistrate telah menjatuhkan denda kepada 3 buah syarikat setelah wakil-wakilnya mengaku bersalah kerana tidak mematuhi Seksyen 52(1) Akta Cukai Pendapatan Penggal 35.
Pada 6 Januari 2021, syarikat Sri Limbang Sdn Bhd dan syarikat SPI Transportation and Lifting Services Sdn Bhd masing-masing telah dikenakan denda sebanyak RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Sementara itu, pada 23 Januari 2021, Mahkamah telah menjatuhkan denda sebanyak RM10,000 kepada syarikat Sri Pekatan Sdn Bhd kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2014, 2015, 2016 dan 2017. Pelbagai pihak di negara ini juga mengadakan upacara menaikkan bendera kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Butirannya menyusul selepas ini. Bendera besar naik dah, Baba. Ya tah nilai. Kita ni mesti pasang juga bendera kita ni. Bendera yang dikibarkan indah boleh pudar, kuyak atau kamah lai. Oh, cuma tu rupanya, Bah. Untuk rumah persendirian, ya tah caranya pasang bendera ni. Kalau lain tempat, lain lagi tata caranya tu lai. Oh, macam tu rupanya pasang bendera kita ni. Ya tah lai. Bendera negara kita ni mestilah dihormati. Kita ni mesti kibarkan dengan jiwa dan hati. Kurang seminggu sahaja lagi negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-37. Sehubungan itu, upacara menaikkan bendera kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 giat diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi menzahirkan semangat patriotisme. Kemarin, Kampung Setia A mengadakan majlis tersebut di kampung berkenaan. Awang Haji Asli bin Haji Mahmud, pemangku penghulu mukim Sungai Kebun dan Ketua Kampung Air Zon 3 menyerahkan bendera negara kepada Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis merupakan kegiatan tahunan dalam kalender aktiviti tahunan bagi Zon 3 daerah Brunei dan Muara. Majlis Perundingan Mukim Telisai Daerah Tutong juga tidak ketinggalan mengadakan majlis seumpamanya. Majlis berlangsung di Gerai Mukim Telisai Tutong. Penyerahan bendera kepada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim Telisai disempurnakan oleh Datu Paduka Awang Haji Mahadi bin Haji Wasli, Penasihat Majlis Perundingan Mukim Telisai. Majlis diselajurkan dengan penyerahan bendera kepada Ketua Kampung dan pemangku Ketua-Ketua Kampung di bawah Mukim Telisai, Mukim Ukong dan Mukim Kiudang. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Sementara itu, Majlis Perundingan Mukim Keriam juga mengadakan majlis yang sama di Balai Raya Kampung Keriam Tutong. Bendera negara diserahkan kepada kadet-kadet tentera untuk dikibarkan diiringi dengan lagu kebangsaan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan bendera kepada pemangku ketua-ketua kampung di bawah Mukim Keriam. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Universiti Brunei Darussalam UBD juga mengadakan upacara menaikkan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37. Penyerahan bendera kepada ahli-ahli Pelatun Kader Tentera UBD disempurnakan oleh Datin Dr. Dayang Haja Anita bin Nur Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Acara seumpamanya antara lain bertujuan bagi menzahirkan rasa cinta terhadap negara dan menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan pensyarah-pensyarah, pegawai-pegawai, mahasiswa universiti berkenaan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui bahagian hal ehwal pelajar juga tidak ketinggalan untuk sama-sama menyemarakan sambutan Hari Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-37 dengan upacara menaikkan bendera negara. Acara berlangsung di universiti berkenaan. Penyerahan bendera disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa kepada pasukan beruniform universiti berkenaan dan diikuti dengan upacara menaikkan bendera yang diiringi lagu kebangsaan. Acara antara lain bagi menanamkan semangat patriotik warga Unisa agar dapat menjiwai perasaan kesedaran bernegara dalam sama-sama memikul tanggungjawab untuk memajukan negara Brunei Darussalam melalui peranan pendidikan. Acara juga menyaksikan perbarisan lalu pasukan beruniform Unisa antaranya terdiri daripada pasukan kadet tentera, kadet polis dan kadet bomba. Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara akan menjadi tumpuan bagi Perhimpunan Agong sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 pada 23 Februari ini. Kira-kira 2,600 peserta dari 8 kumpulan akan mengambil bahagian dalam upacara perbarisan lalu. Manakala lebih 1,200 peserta akan mencayakan persembahan tema semasa Perhimpunan Agong itu nanti. Nadira Haji Umar melaporkan. Latihan demi latihan kian rancak dijalankan bagi menjayakan sambutan tersebut. Komitmen padu yang ditonjolkan oleh para peserta membuktikan rasa kecintaan mereka terhadap negara. Antara peserta yang akan mengambil bahagian dalam persembahan tema ialah pelajar-pelajar Sekolah Rendah Chonghua Bandar Seri Begawan. 74 pelajar sekolah berkenaan akan mempersembahkan tarian tradisional Puak Kedayan, aduk-aduk, tarian tradisional Cina dan Wushu. Semangat patriotik dan rasa cinta para pelajar kepada negara jelas terpapar dengan kesungguhan mereka menjalani latihan. Latihan lebih mantap lagi dengan bimbingan guru-guru mereka dalam memastikan ia berjalan lancar dan sempurna seperti yang dirancang. Di sebalik cuaca panas, mereka tetap menunjukkan semangat yang tinggi. Bagi Brian Jeb yang berusia 7 tahun ini, terpilih menyertai persembahan tema tahun ini merupakan satu kebanggaan bagi dirinya. Brian bersama 7 rakannya akan mempersembahkan wushu pada Perhimpunan Agong itu nanti. I feel proud and participate in this celebration. Penyertaan para pelajar dalam menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ini dapat meningkatkan lagi semangat cintakan negara dan raja dalam diri mereka, lebih-lebih lagi mereka yang baharu menyertainya. Mereka melahirkan rasa bangga kerana berpeluang menyertai perhimpunan tahun ini sebagai bukti kecintaan mereka kepada raja dan negara. I feel happy and I'm proud of it. I feel very honoured to be here and very proud of myself that I can achieve this achievement because it's very rare that people perform to Our Majesty Sultan. I have a chance to meet Sultan and it's really nice lah. I really like it. Yes, I'm really excited. I wish I could do my dancing really goodly. My dancing really good because this is our only chance. I feel very happy and excited because I get to perform to Sultan and get to meet Sultan.
Penglibatan kanak-kanak yang berumur 8 hingga 12 tahun dalam sambutan ini secara langsung membawa mesej yang jelas betapa mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam menentukan masa depan negara. Generasi muda diberi peluang untuk mempelajari nilai kerjasama dalam menjayakan sambutan itu nanti. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTB.